Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama dengan kami sempena dengan sambutan 7 dekad Majlis Belia Malaysia, dan hari ini kita akan tampilkan dua tokoh yang sebelum ini lahir daripada kepimpinan Majlis Belia Malaysia sendiri. Bersama dengan saya, panel yang pertama, Saudara Azizuddin Ahmad. Beliau adalah merupakan mantan naib presiden Majlis Belia Malaysia. Tahun berapa tu nanti kita akan tanya. Dan juga panel kita yang kedua adalah Saudara Yang Eng Ching Long. Beliau adalah merupakan mantan timbalan pengerusi tetap Majlis Belia Malaysia yang mewakili YMM, dan Saudara Azizuddin adalah merupakan individu yang mewakili Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Jadi pertamanya sambutan 7 dekad, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan khusus kepada kepimpinan semasa sekarang ni, Aziz. Pertamanya saya mengucapkan jutaan tahniah kerana Majlis Belia Malaysia telah mencapai tahap yang cukup membanggakan kita, 7 dekad, 70 tahun ini. Ia merupakan satu pencapaian yang cukup matang bagi sesebuah organisasi itu untuk bergerak ke hadapan. Pada masa akan datang ini adalah suatu cabaran yang cukup luas, yang berbeza daripada dulu. Jadi dia harus ditangani dengan cekap, dengan amanah, dengan keberanian, supaya mereka ini pada masa akan datang Majlis Belia Malaysia akan berupaya meningkatkan lagi kualiti belia di Malaysia ini. Sekarang ni kalau kita tengok juga nampak ada perubahan nak menuju kepada Malaysia baru dalam erti kata itu. Perbandingan dengan Malaysia sebelum ini dengan Malaysia baru, 70 tahun MBM telah ada dalam platform belia. Jadi bagaimana melihat ke depan? Jadi saya rasa MBM selama ni 70 tahun. Dia telah membentuk satu asas yang begitu kukuh. Di mana dia merupakan satu platform untuk menggabungkan semua belia di Malaysia, tak kira bangsa, agama. Saya rasa ini menjadi satu asas yang kukuh, dan di mana kita dari sini kita pandang hadapan, di mana kita perlu capaikan satu tahap yang lebih, di mana negara kita lebih bersatu, lebih bertaraf antarabangsa, dan inilah merupakan satu platform yang membentuk tenaga tu. Saya rasa. Jadi saya harap MBM ni terus akan menjadi satu peranan yang lebih penting dalam membentuk masyarakat, membentuk negara, membentuk belia pada masa depan. Maksudnya kalau tengok juga perbandingan sewaktu memimpin belia pada waktu tu berbandingan sekarang, mungkin beza cabaran dia. Jadi apa yang cabaran yang tak dapat dilupakan, ataupun cabaran tu sebenarnya pasti ada sebenarnya dalam kita memimpin belia ni? Itu sebagai pengajaran utama kepada kepimpinan sekarang. Saya rasa yang pertama yang Majlis Belia sebagaimana rakan saya sebut ialah dia adalah daripada berbagai kaum dan bangsa duduk dalam satu organisasi yang mempunyai satu matlamat, iaitu bagaimana kita nak membangunkan negara kita dalam konsep yang kita setujui, dalam kebenaran dan keadilan. Ini moto daripada Majlis Belia Malaysia. Dalam masa dahulu cabaran-cabarannya mungkin bersandarkan kepada kekuatan faktor ekonomi, faktor sosial, tapi pada masa akan datang faktor-faktor digital, faktor-faktor informasi yang berleluasa yang di luar sana yang patut digarap oleh generasi belia. Dalam masa yang sama, bagaimana untuk meningkatkan kita punya maklumat itu, di samping maklumat itu yang kita ada itu, untuk memastikan semua belia kita berada dalam suatu tahap yang tinggi dengan berbanding di luar negara. Sebab dari segi informasi, dari segi komunikasi, kita sudah jauh lebih baik daripada dahulu. Kalau kita nak berinteraksi dengan international, dengan counterpart kita yang Badan Belia International, cukup mudah berbanding pada zaman kita. Zaman kita memerlukan kos yang tinggi. Now very cheap, mudah dia dengan adanya WhatsApp, adanya internet, adanya live conference. Sepatutnya kita menangani isu lebih global, bukan saja lokal, tetapi kita memahami isu-isu global yang menyantuni dan menghadapi kepada belia secara sejagat, bukan lokal saja. Ini cabaran kita, dan bagaimana interaksi belia, pemimpin belia sekarang dengan global. Itu yang penting. Mungkin kita tengok juga bahawa penglibatan belia kadang-kadang sekarang ni tak ramai yang sebenarnya so-called interested nak join daftar di bawah persatuan yang berdaftar. Jadi orang macam sebut tadi, Cik Aziz sebut
ada internet, ada Facebook sebagainya, dia orang dah like, dia dah rasa dia dah bersama. Dia dah rasa kebersamaan itu dalam konteks dia orang subscribe dengan so-called media sosial sebagainya. Berbanding dengan Majlis Belia Malaysia, perlu melalui mesyuarat agung, ada sambutan 7 dekad macam ni kan. Jadi macam mana melihat kedua-dua bandingan ni? Pada masa kini kita perlu mempunyai satu konsep yang baru di mana penlibatan belia dia bukan sekadar dari segi physically, tapi dari segi internetly dia merupakan satu community. Jadi sebagai kita sebagai pemimpin belia, jadi kita mesti adakan beberapa, saya rasa bukan saja satu bentuk, dia banyak bentuk penlibatan. Tapi bagaimanapun saya rasa Majlis Belia Malaysia merupakan satu tempat yang mana kita mencapai realiti tu. Maksudnya kita galakkan mereka, adakan perhubungan, adakan interaksi, dari situ kita dapat memaju ke depan. Jadi saya rasa kita perlu berubah diri untuk menghadapi era digital ni. Sebab banyak yang terlibat, dia bukan sahaja dalam macam kita program saja. Dia mungkin dari segi pendapat, dari segi komen. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua panelis kita sempena dengan sambutan 7 dekad Majlis Belia Malaysia. Dan pastinya kita ucapkan terima kasih kepada saudara Encing Long dan juga saudara Azizuddin Ahmad di atas kepasan dan juga pesan-pesan yang cukup penting kepada kita, kepimpinan Majlis Belia. Bukan saja yang dah terdahulu tetapi juga relevan sebenarnya pesan-pesan ini kepada kepimpinan Majlis Belia akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.